Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, tolong maklumkan kepada saya, ia membantu siaran saya ya. Baik, hari ini saya ada satu perkara yang cukup menarik yang saya kira ramai tidak sedar. Jadi saya hendak anda tonton sampai habis, tak lama ya. Berhubung dengan PMX. Okey. Jadi pada 19 Jun tahun ni Anwar atau PMX membuat satu kenyataan dan berkata SPRM harus sentiasa bebas supaya dapat melaksanakan tanggungjawab siasatan dengan cara yang telus, termasuk juga berkaitan dengan pemimpin-pemimpin politik ya, selaras dengan kedaulatan undang-undang. Ini Anwar yang kata 19 Jun. Tapi pada 9 Ogos baru ni Anwar berkata ya, 2-3 hari lepas lah, Anwar berkata dia dapat panggilan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Azam Baki, dan Azam Baki telah memaklumkan perkara-perkara tertentu berkait dengan seorang individu yang berkait dengan seorang tokoh politik iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Secara spesifiknya Azam Baki nak beri kononnya maklumat update lah, nak update Anwar berkenaan dengan kes menantu Muhyiddin Yassin yang kononnya kat sini lah, kat situ lah. Itu saya tak nak masuk, tetapi dia beri update, dia beri penjelasan kepada Anwar. So ini berkait dengan satu kes ya, didakwa lah, ada kes dan ianya di bawah siasatan. Jadi Azam Baki menurut Anwar sendiri telah memanggil Anwar dan memberi update, memberi maklumat terkini di manakah menantu Muhyiddin dan sebagainya. Okey. Dan berdasarkan kenyataan Anwar sendiri, Anwar kemudian bertanya soalan berhubung dengan perkara itu. Jadi di situ sahaja menerusi pengakuan Anwar, sudah berlaku satu komunikasi dua hala di antara Anwar selaku PMX dan Azam Baki selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM, di mana mereka membincangkan ya satu kes yang disiasat di bawah siasatan ya. Now, ini sungguh luar tabi'i, sungguh luar biasa. Moral dah lari, malah ada elemen salah guna kuasa, salah guna kedudukan oleh kedua-dua Anwar Ibrahim selaku PMX dan Azam Baki selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dan ini bercanggah dengan kenyataan Anwar pada 19 Jun bahawa SPRM perlu bebas. Jadi kalau kita lihat dari sudut perlembagaan, dari sudut urus tadbir negara dan sebagainya, SPRM sebenarnya seharusnya satu badan bebas di bawah akta berkaitan dengan SPRM ya. Ianya bukan satu badan yang bertanggungjawab kepada Perdana Menteri, malah SPRM, Ketua Pesuruhjaya SPRM dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, dan seandainya ada keperluan serius untuk memberi maklumat apa jua sekalipun, ianya harus diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Baik, jadi sekarang ni Peguam Negara ada asas yang teramat kukuh sebagai penasihat utama undang-undang di negara kita ya, penasihat kepada Kabinet, penasihat kepada Perdana Menteri dan penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong ya. Peguam Negara ada tanggungjawab kini untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk merehatkan PMX atau Anwar Ibrahim dan merehatkan Ketua Pesuruhjaya SPRM atau Azam Baki supaya boleh ditubuhkan satu jawatan kuasa siasatan khas yang bebas untuk menyiasat salah guna kuasa Anwar Ibrahim dan Azam Baki ya, berhubung dengan pendedahan pengakuan Anwar sendiri. Jadi Anwar dah mengaku benda ni dah terang-terang diberitahu kepada umum. Secara tidak langsung Anwar dah mengaku salah guna kuasa. Jadi menurut Anwar, prinsip dia kalau ada salah guna kuasa, rasuah lah, apalah, tindakan akan diambil.
Jadi Anwar sekarang perlu bertindak terhadap diri dia sendiri dan Azam Baki. Tapi kita tak payah nak harap benda tu akan berlaku. Sebab kita dah lihat banyak benda, Anwar cakap lain, dia buat lain. Termasuk benda ni. 19 Jun kata SPRM perlu bebas. 9 Ogos pula dia mengaku bahawa dia telah berbincang dengan Azam Baki berhubung dengan satu kes berprofil tinggi. Jadi bukan hanya ada elemen salah guna kuasa, sekarang wujud kemungkinan Anwar mencampuri urusan SPRM dalam kes-kes berprofil tinggi. Jadi ini menimbulkan syak dan kebimbangan. Kes-kes berprofil tinggi lain yang diwar-warkan ya selama ni melibatkan pembangkang, semuanya bermotifkan politik, semuanya ada tangan Anwar Ibrahim. Jadi sekarang ada sesuatu ancaman serius kepada kedaulatan undang-undang dan keselamatan negara ini atas pengakuan Anwar sendiri. Jadi ini sudah jadi satu perkara yang amat mengejutkan, amat penting untuk diambil tindakan. Dan sekarang saya nak bertanya kepada Peguam Negara, adakah Peguam Negara berani melaksanakan fungsi peranan tanggungjawab dia seperti termaktub dalam perkara 145 Perlembagaan Persekutuan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan apa yang telah terjadi dan mengesyorkan agar Anwar direhatkan dan Azam Baki direhatkan supaya boleh dimulakan siasatan. Ya, dan apakah komen Anwar berkenaan dengan pendedahan saya ini? Adakah Anwar mengaku bahawa berlaku salah guna kuasa, atau seperti biasa bila melibatkan Anwar, bila melibatkan ya menteri-menteri dalam kerajaan, Anwar cuba diamkan perkara tu? Atau adakah Anwar akan melakukan satu perkara, iaitu memulakan siasatan terhadap saya, kononnya fitnah, walaupun apa yang saya cakap adalah benar? Seperti mana dalam kes Banglo, orang bertanya, Anwar tak boleh nak jawab, dia buat laporan polis, dia susahkan saya, dia kata saya fitnah, sedangkan saya meminta dia memberi penjelasan. So, adakah Peguam Negara akan bertindak? Adakah dia berani bertindak? Sila beri jawapan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.